Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi ini sama-sama kita ingin mengambil pengajaran dan mutiara nasihat daripada Al-Quranul Karim. Moga juzuk 26 ini dapat kita amalkan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bersama-sama dengan juzuk yang ke-26, di mana pada juzuk 26 ini kita dapati bahawa surah makin lama makin pendek, maka banyaklah surah yang disebut di dalam juzuk ke-26 ini. Di mana kita lihat juzuk ke-26 ini bermula dengan surah Ahqaf, di mana seperti mana yang saya katakan pada semalam, di mana surah Al-Ahqaf ini adalah penutup bagi surah-surah Ali Hawamim. Surah-surah yang diturunkan berderet, 7 surah yang berderet yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu taala mengekalkan penyusunan itu kepada kita untuk kita maknanya merasai kehebatan surah-surah yang bermula dengan Hamim, di mana kebanyakan mesej yang disampaikan adalah mengenai kebesaran Al-Quran dan juga tausiah kepada kita umat Muhammad, iaitu tausiah tu iaitu apa? Iaitu nasihat mengandungi nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan kepada kita selaku umat yang memikul tanggungjawab menyampaikan risalah dan mengamalkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya dipikul oleh Bani Israel, sekarang ini dipikul oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat surah Al-Ahqaf sebagai surah penutup Ali Hawamim. Matlamat surah Ahqaf ini adalah bagi kita untuk membuat pilihan, adakah kita golongan yang menerima ataupun menolak seruan dakwah. Kemudian indahnya surah ini kita akan dapati pada ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Iaitu saya rumuskan mengenai surah ini daripada 29 hingga 32. Di antara mereka maksudnya terimalah, jawablah, amalkanlah segala kandungan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga golongan jin, di mana golongan jin ini mendengar Al-Quran, kemudian mereka diam memahami apa yang disampaikan, kemudian mereka pulang kepada kaum mereka, mereka menyampaikan kepada kaum mereka yang tidak mendengar, dan mereka mengajak kepada kebenaran dan mereka menasihati mereka. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita golongan manusia perumpamaan. Golongan jin itu juga diseru untuk beriman, untuk mengamalkan, ditaklifkan sama dengan kita golongan manusia. Maka jadilah, contohilah segolongan jin ini yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus menyampaikan kepada kaum mereka, mengajak kepada kebaikan. Surah Ahqaf ini bermakna bukit-bukit pasir. Bukit-bukit pasir dinamakan bersempena dengan tempat tinggalnya kaum 'Ad. Jadi kita tahu kaum 'Ad itu adalah kaum yang tidak menerima ajaran Nabi mereka, lantas Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka. Maksudnya apa? Janganlah jadi seperti golongan manusia, contohnya kaum 'Ad yang binasa kerana tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasul mereka. Sebaliknya jadilah seperti golongan jin ini yang mana mendengar Al-Quran lantas menerima dan mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah suatu surah yang disuruh oleh Allah SWT. Ingat golongan Ahqaf agar kita tak menjadi seperti mereka. Baik, seterusnya kita masuk kepada surah Muhammad. Jadi kalau anda lihat di tepi, lepas surah Muhammad, surah Al-Fath, surah Al-Hujurat. Tiga-tiga surah ini, surah yang berderet ini adalah berkisar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
boleh kita rumuskan ya, yang memiliki satu tema yang utama, iaitu ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuhlah perintahnya, patuhlah perintah Allah, patuhlah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya amalmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka itulah temanya, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan prasyarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapati di dalam surah Muhammad ini adalah surah yang paling banyak ceritanya tentang amal. Amal tu, adakah amal kamu diterima ataupun adakah amal kamu ditolak? Amal. Jadi perkataan amal tu disebut banyak oleh Allah SWT. Begitu juga dengan taat perintah Allah, taat Rasul, taat Allah, taat Rasul. Anda akan dapati di dalam surah Muhammad ini. Okey, sebagai contoh tentang amal ni, daripada ayat kedua ada ayat 8, ayat 28, ayat 30, ayat 33, ayat 35. Semuanya tentang amalan, sama ada diterima atau ditolak. Okey. Jadi tentang para ulama mengkaji mengenai perintah taat kepada Rasulullah SAW ada berapa banyak di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan taat pada perintah Rasul itu ada diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali di dalam Al-Quran. Okay. Jadi surah Muhammad ini juga dinamakan surah Qital. Dan kenapa surah Qital yang dinamakan juga dengan surah Qital? Maksudnya ketaatan yang paling the ultimate taat adalah apabila kamu wahai sahabat mengikut Rasulullah SAW walaupun jiwamu akan tergadai. Maka begitulah ketaatan yang harus kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun jiwamu tergadai, walaupun jiwamu terkorban, walaupun kemaslahatan kita terkorban, walaupun penat macam mana pun, taatlah perintah Allah dan Rasul. Itulah batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk diterima amalan kita. InsyaAllah. Itulah dia di antara keindahan surah Muhammad. Baik, seterusnya kita pergi kepada surah Al-Fath. Okay, surah Al-Fath iaitu surah kemenangan, surah pembukaan. Pembukaan ayat ni mengandungi berita yang gembira. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW sangat gembira dengan turunnya surah ini. Sangat gembira dan dikatakan melebihi apa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Rasulullah sayang sangat dengan surah Al-Fath ini. Kenapa? Kerana surah ini diturunkan selepas terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Okay. Perjanjian Hudaibiyah seperti mana yang kita tahu, maaf. Okay. Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku iaitu ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang berniat keluar daripada Madinah untuk melaksanakan umrah, tetapi disekat oleh penduduk Mekah tidak membenarkan Nabi dan kaum muslimin untuk memasuki Mekah membuatkan umrah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita, membuatkan perjanjian damai yang dinamakan Hudaibiyah untuk kita panggil gencatan senjata. Surah ini juga menunjukkan kepada kita betapa sebenarnya penyebaran Islam itu bukanlah dengan cara peperangan. Sebaliknya, Islam ini banyak tersebar dengan perdamaian, dengan akhlak yang baik, dengan toleransi. Di mana kita dapati selepas gencatan senjata ini, 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah ini berlaku, banyak di kalangan golongan Arab, banyak di kalangan Jazirah Arab di sekitar Madinah datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Jadi kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mendefinisikan kemenangan itu daripada mungkin perspektif yang kita tak terfikir. Kalau kita lihat daripada awal surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang kedua, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Maksudnya, di antara definisi kemenangan itu adalah apabila anda mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa.
InsyaAllah teringat kita. Misi bulan Ramadan ini, kata para ulama, adalah agar mintalah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Sebab itu banyak disuruh kita untuk mengulang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Agar Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan ini kita beramal, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apabila Ramadan pergi nanti dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi kemenangan yang disebut pada ayat yang kedua surah Al-Fath ini. Kemudian yang kedua, mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu definisi kemenangan. Seterusnya, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu definisi kemenangan. Mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, disebut mendapatkan pertolongan Allah juga merupakan definisi kemenangan. Diturunkan ketenangan dalam diri kita, dalam hati kita, itu maksudnya kemenangan. Janji dengan dimasukkan ke dalam syurga, itu definisi kemenangan. Mendapat ridha Allah, mendapat keridaan Allah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita contohnya para sahabat yang berjanji setia tahta syajarah. Kita ada baca dalam surah Al-Fath ini, di mana itu berlakunya bai'atul ridwan, iaitu perjanjian para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu ketika mereka ni semua para sahabat ni sudah berniat keluar daripada Madinah ni untuk melakukan umrah. Tapi kemudiannya disekat. Kemudian mendapat khabar bahawa utusan yang dihantar oleh Rasulullah SAW untuk maknanya menyatakan hasrat mereka masuk ke Mekah, iaitu Rasulullah SAW mengutuskan Saidina Uthman ke Mekah agar dapat menyatakan kepada pihak kafir Quraisy bahawa niat kami ni bukan nak berperang tetapi setakat nak buat umrah. Tetapi didesas-desuskan bahawa Saidina Uthman dibunuh. Maka Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat, nampaknya kita kena gugurkan niat umrah kita dengan membatalkan niat umrah, jadi kena tahlul, kemudian menyembelih kurban. Okay. Jadi sebenarnya para sahabat ni dalam hatinya, ya Allah, sedihnya, dah lama rindu dengan tanah air, yang siapa daripada golongan muhajirin nak masuk dah niat dah untuk umrah tetapi terpaksa nak batalkan. Tapi kita lihat semangat bersama-sama dengan Rasulullah, mengikut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua berbai'ah, iaitu berjanji setia dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami akan ikut segala apa yang kamu rasakan yang terbaik. Kami akan ikut walaupun kami terpaksa maknanya meninggalkan hasrat kami untuk masuk ke Mekah. Itulah dia satu simbolik yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita taat pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mendefinisikan kemenangan itu mengenai mendapat harta rampasan, mendapat menguasai dunia. Itu selepas apa? Mengapakah mereka berhak untuk mendapat kemenangan, dan banyak lagi. Di antaranya anda kajilah ayat 18 dan ayat 29 daripada surah Al-Fath ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di antara sebab mengapa kaum muslimin ini mendapat kemenangan, kerana mereka taat pada perintah Allah, mereka taat pada perintah Rasul, dan hanya menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berhaklah bagi mereka mendapat kemenangan yang sebenar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Indahnya surah Al-Fath. Kemudian kita pergi kepada surah Al-Hujurat. Hujurat adalah plural kepada bilik. Hujrah, singular, pluralnya hujurat. Jadi bilik-bilik. Maksudnya apa? Kita lihat rumah Rasulullah ataupun rumah orang-orang Arab dahulu kala, mereka ni tak besar. Hanya bolehlah kita katakan rumah satu bilik. Kan kita pun cakap kalau rumah yang satu bilik tu pakai bilik. Jadi begitulah maksudnya bilik-bilik. Maknanya rumahnya simple saja, ada katil, tempat untuk masak sikit, berehat, dah. Itu saja. Okay. Jadi surah ini, saya cakap 3 surah yang mengkisarkan tentang Rasulullah SAW. Jadi surah Hujurat adalah surah yang terakhir, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Yang terpentingnya dalam surah Al-Hujurat ini nak mengatakan tentang adab. Adab. Dan para ulama mengatakan inilah dia 3 surah yang membina kepribadian para sahabat.
Kepribadian para sahabat, kebersamaan sahabat dengan Rasulullah SAW, taat perintah Rasulullah, kemudian bagaimana adab mereka semua dibentuk oleh 3 surah ini. Okay. Maka kita akan dapati surah ini, kalau kita lihat surah Muhammad itu sebelumnya menegaskan tentang perintah jihad sebagai ketaatan yang tertinggi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka surah Al-Fath ini menyatakan kemenangan yang sebenar pada berdamai dan berdialog serta bukannya di medan perang. Maka datang surah Al-Hujurat menegaskan akhlak dan adab selepas mencapai kemenangan. Masya-Allah. Dah menang, tak boleh sombong, tak boleh takabur. Apakah adab sebagai seorang mukmin, seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat adab yang pertama yang disebut di dalam surah Al-Hujurat ini iaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta disegerakan kenikmatan dan sebagainya, disegerakan wahyu. Kemudian adab yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggikan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada ayat 2 hingga 5. Yang ketiga, adab sesama kaum mukminin. Jangan mudah menerima berita daripada orang yang fasik yang mahu memecah belahkan kita. Okay. Kemudian adab seterusnya, adab dengan yang bukan muslim. Itu semua harus dijaga dan jaga hubungan dengan mereka atas dasar kemanusiaan yang disebut pada ayat yang ke-13, menunjukkan jiwa yang besar yang dimiliki oleh seorang muslim untuk membawa Islam ke seluruh dunia dengan inspirasi surah Al-Fath yang baru kita bacakan tadi. Baik, seterusnya kita pergi kepada surah Qaf. Okay. Surah Qaf, okay, kita dah selesai mengenai 3 surah yang mengisahkan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka kita balik kepada era Makkiyah, di mana dalam surah ini, surah Qaf ini, dia punya objektif adalah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mesejnya yang memberi ancaman mengenai realiti hari kebangkitan semula. Okay. Mengenai, jadi di dalam surah ini kita dapati memaparkan kisah-kisah kaum terdahulu seperti pedoman, contoh kisah kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, kaum Lut, Ashabul Aikah, kaum Syuaib dan kaum Tubba. Jadi ini semua kaum-kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita contoh. Janganlah jadi seperti mereka yang mengingkari hari akhirat. Okay. Jadi ia membahaskan tentang tanggungjawab seorang Muslim, seorang manusia dan kewujudan 2 malaikat yang sentiasa menemani setiap manusia untuk mencatat segala amal ibadah kita. Inilah dia, kita dah ada embedded camera kat dalam diri kita. Moga dengan itu kita sedar, memberikan kita motivasi untuk tidak mengingkari perintah Allah, untuk sentiasa merasakan diri ini diawas oleh para malaikat dan dicatat segala apa yang kita lakukan itu. Tak ada siapa, kita selalu cakap kita buat baik tu, buat baik ni tak ada siapa yang tahu. Ingatlah, ada yang tahu dan ada yang mencatat, dan ganjarannya nanti di akhirat kelak. Itulah yang membuatkan kita ni akan terus membuat kebaikan tanpa putus-putusnya walaupun tidak diketahui oleh seorang manusia sekalipun. Baik. Seterusnya kita pergi kepada surah Az-Zariyat, angin yang menerbangkan. Okay, apa perkaitan antara surah Qaf dan surah Az-Zariyat? Surah Qaf ini menceritakan tentang hari akhirat. Surah Az-Zariyat mengukuhkan lagi apa mesej yang disampaikan oleh surah Qaf, iaitu Allah SWT suruh kita ingat Az-Zariyat. Zariyat tu angin. Angin tu tak nampak. Sama juga dengan hari akhirat, tak nampak. Tetapi angin tu tak nampak. Walaupun tak nampak, tapi dia ada. Maka yakinlah bahawa akhirat walaupun tak nampak, dia itu ada. Kerana telah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka harus kita mengimani dengan keimanan yang mantap. Okay? Jadi kita lihat bahawa Dzariyat ini membuktikan kebenaran mesej, iaitu mesej peringatan daripada surah Al-Qaf dengan bukti yang seterang-terangnya. Itulah mesej surah Dzariyat. Kemudian mengatakan bahawa kalau kita lihat
bahawa detik kematian hinggalah kiamat dan seterusnya detik memasuki neraka, maka surah yang disebut dalam surah Al-Qaf, maka surah ini iaitu surah Az-Zariyat bermula dengan sumpahan Allah bahawasanya semua janji-janji Allah ini adalah benar, akan berlaku meskipun ia belum kelihatan. Sebab tu kita ingat Zariyat, angin walaupun kita tak nampak tapi kita dapat merasai dia ada, maka rasailah keimanan itu, keimanan tentang hari akhirat, keimanan tentang janji Allah yang mengenai syurga dan neraka dan segala ganjaran yang Allah SWT berikan kepada kita dengan kita mengingat namanya surah Az-Zariyat yang bermaksud angin yang menerbangkan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga perkongsian ini menguatkan lagi, subhanallah, menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Benarlah Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman yang dapat membawa kita ke arah kebaikan hari demi hari. Apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan inspirasi dan pedoman daripada Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.